SPR sebenarnya dah siap. Preparation. Preparation yang wajib. Dalam semua aspek preparation kita dah siap. Time yang ada ni kita ulang kaji, ulang latihan, fine tune, perelokkan lagi, berbincang, berjumpa dengan NGO, berjumpa dengan parti politik, jumpa dengan media lagi, jumpa dengan jabatan kerajaan. Because kita ada masa ni, tak ada masalah. Minggu depan kita jumpa dengan pemimpin parti politik. Ya. Lepas itu kita akan berjumpa dengan NGOs. Seluruh negara kita akan jumpa NGO seluruh negara, iaitu NGO yang terlibat dalam kerja-kerja sebagai pemerhati pilihan raya ni. Dan kita akan memberi taklimat kepada NGO, kita akan soal jawab dengan NGO, bertemu dengan NGO. Besok hari Minggu besok kita akan berjumpa dengan NGO untuk NGO yang besar ni untuk menjelaskan beberapa isu yang sedang dibincangkan di luar sana, di kalangan NGO di sana. Hari Sabtu kita berjumpa dengan NGO. Hari Ahad kita jumpa dengan NGO. Jadi this is the extra time that we have. To us, this is a bonus time where SPR ada masa untuk menggunakan bagi tujuan-tujuan yang bercorak penambahbaikan, ulangan, menghalusi, fine tune. Inilah dia waktu dia. Jadi apabila tibanya parlimen dibubarkan, SPR masih ada 60 hari. So we still have time. So that's why bila you tanya kata SPR is prepared, we are prepared. Datuk, yang tadi Datuk kata pasal perjumpaan dengan parti politik ni, termasuk pembangkang dengan kerajaan. Ya, kita jumpa sekaligus ni. It's the first time. The first time. Kita no. SPR tiap-tiap kali buat pilihan raya kita jumpa dengan parti politik. Apa NGO? NGO besok kita jumpa dengan NGO. Lusa kita jumpa dengan NGO. Lepas itu kita akan berjumpa lagi dengan NGO yang terlibat dalam pemerhati pilihan raya ni. Ideas, CPPS, Merdeka Center, Malaysian Youth Council untuk Semenanjung. Then we go to Sarawak, we go to Sabah. We meet these NGO leaders and their party or rather their observer workers ni. So kita berjumpa NGO. So and then we have already met political parties. Dah banyak kali kita jumpa dengan political parties. Kita juga buat simulasi penggunaan dawat kekal kepada parti-parti politik. Semua parti politik. Yang besar kita buat di Putrajaya ni, lebih kurang saya ingat hampir 1,000 orang parti datang daripada semua parti politik. Kita buat di Marriott Hotel di Putrajaya. Yang itu kita buat demonstrasi penggunaan dawat kekal dan kita memberi taklimat berhubung dengan proses pilihan raya, menjawab soalan dan sebagainya. So, SPR boleh katakan we have done everything lah possible that we can to make sure that we are prepared and to make sure that our clients, our stakeholders are fed with the information, with the latest things, so that dia orang tidak nanti menyalahkan SPR, mengatakan mereka tidak tahu, SPR tak pernah berjumpa dengan mereka. Political parties kita punya number one client tak? Pelanggan utama SPR. They are stakeholders kita. Di samping pengundi, di samping so kita tidak akan memisahkan mereka daripada aktiviti kita. Cuma setengah political party ni yang agak mendukacitakan, mereka attack SPR di belakang SPR, di depan SPR mereka manis. Ada political party itu kita dah memberi penjelasan berhubung dengan isu-isu yang mereka bangkitkan. Members of Parliament party itu tidak semualah kita bagi penjelasan dengan PowerPoint, presentation, fakta dan dengan gambar sekali. Kita jawab semua soalan. Mereka datang, mereka tanya soalan, follow up question macam-macam. Bila mereka keluar, mereka bercakap perkara yang sama.
Mereka tidak pernah balik lepas dengar penjelasan SPR. Dah tahu dah fakta yang sebenarnya begitu. Fakta yang mereka tuduh sebelum tu adalah fakta yang tidak betul. Mereka tidak cukup maklumat. Bila kita dah beri penjelasan, sepatutnya mereka pulang balik kepada orang ramai ataupun buat kenyataan media kata kita dah dapat penjelasan daripada SPR bahawasanya begini-begini, dan kita ini tak pernah pun dia buat pembetulan, malah dia benda yang sama yang diulangkan. Jadi ini perkara yang saya rasa parti politik janganlah attack SPR. Sebab apa? SPR ni badan menguruskan pilihan raya. Sebab bukan bertanding dalam pilihan raya. SPR pula yang akan membantu mereka memastikan pengundi mereka, calon mereka dapat terlibat dengan lancar, saksama seperti pihak-pihak lain. SPR berbincang dengan Kementerian Penerangan untuk mendapatkan akses dalam media awam, untuk parti-parti politik ni menjelaskan manifesto masing-masing. Kenapa mereka ni naik pentas pun boleh kutuk SPR? Very ungrateful lah. You know? Yeah. Very ungrateful. Very unbecoming, ungrateful, dan really is irresponsible. Saya kata terang-terang. Saya tak kata di belakang. Saya kata terang-terang. Because that is what everybody knows. Jadi saya rasa kita di SPR pun ada perasaan juga ya. Kita ada perasaan. We are human beings. We work very hard. Officers are working very hard to do this election. But we are being harassed, attacked, and then fitnah. Fitnah. Saya sendiri pun menjadi sasaran fitnah. Organisasi SPR pun difitnah. Kenapalah begini politik di Malaysia? Pelik saya. Ini yang saya rasa, kalau nak kotor pun mereka yang membuat kotor. Betul. Macam mana nak kita macam isu fitnah, isu yang Datuk katakan tadi kan? Macam mana penerimaan masyarakat, persepsi masyarakat mengenai isu seperti ini? Saya rasa masyarakat Malaysia kita ni the percentage of masyarakat yang berpelajaran tu tinggi. Ya. Yeah. Level tu berbeza-beza lah. Okey, itu premis dia. Masyarakat yang menggunakan akal fikiran dia kadang-kadang boleh membezakan yang mana logik, yang mana tak logik, yang mana masuk akal, yang mana tak masuk akal, dan yang mana fitnah, yang mana perkara yang betul. Saya rasa majoriti masyarakat Malaysia dapat berfikir secara matang. Tetapi ada masyarakat Malaysia ni yang mana confused. Masyarakat yang confused ni masyarakat yang tak mahu mendengar penjelasan, tak mahu menerima hakikat maklumat yang benar. Mereka menerima daripada satu saluran saja. Lepas tu yang lain dia tutup telinga dia. Kalau dia baca tu, dia baca satu benda saja. Dia tak baca benda lain dah. Kalau dia tengok, kalau dia dengar orang bercakap tu, dia nak dengar yang itu saja. Dia tak dengar dah yang lain. Ini ada masyarakat kita. Inilah yang membuat mereka ni tak berubah. Continue being confused and confused. Lepas tu ada masyarakat yang tidak terlibat mana-mana. They don't belong to any political party. Ya. Dia ni apabila dia dengar penjelasan, maka dia akan tengoklah, rupanya tak betul. Orang itu tuduh macam-macam. Now tengok orang dah bagi penjelasan, bagi justifikasi, bagi rasionalnya, explanation dia. Jelas. Kenyataan yang fitnah tu tak betul. Ada masyarakat kita yang bijak. Yang dia bagi dia, he is a responsible citizen. Dia baca, dia dengar situ, dengar sini, dengar orang fitnah, dia pun baca. Bagi dia, baca pertama tu mungkin dia tak sangka fitnah. Tapi bila dia dengar penjelasan, dia dengar segala keterangan,
baru dia tahu rupanya benda tu tak betul. Jadi saya harap masyarakat kita ni naklah luaskan pemikiran lah. Kalau bercakap tu, kalau baca tu, jangan kita tutup saja kepada satu perkara saja. Kita sempitlah fikiran kita. Tak ke mana perginya. Ya, betul. Datuk, bercakap pasal pilihan raya umum ke-13, jangankan SPR lah. The first keputusan, what time we arrive and what time we expected to announce the formation of the government, new government. You maksud keputusan di saluran ke? You know, the first parliament election, any DUN ke parliament. Oh, saya rasa the first DUN saya rasa pukul 7 kita dah tahu. Okay. By 7 we know already the first winner. Either DUN or parliament. Okay. How about government formation? Government formation saya percayalah kalau berasaskan kepada preparation kita, latihan kita kepada semua petugas-petugas dan kepada semua pegawai-pegawai pengurus kita ni, dan kalau tidak berlaku benda-benda yang sengaja nak dirosakkan pilihan raya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, saya rasa by 12 o'clock kita dah tahu dah parti yang mendapat majority. Mungkin tidak semua 222 parlimen, tapi kita dah tahu dah majority di mana. Di negeri ni siapa majority, di parlimen siapa majority. Ada tak SPR jangka mungkin berlaku wujudnya hang parlimen untuk this election? Well, itu soalan untuk penganalisis politik, bukan soalan kepada SPR. But there's a lot of speculation going around. Kalau soalan tu saya ada jawapannya. Okay. Tetapi SPR tidak menjawab soal berapa banyak kerusi akan orang ni menang, berapa banyak kerusi orang ni menang. Saya ada jawapan dan saya punya sendiri bacaan dan ramalan. Tetapi bukan etika kita menjawab akan menjadi off record. Dan saya ingat saya tak jawab yang itu. Itu orang politik dan orang yang menganalisakan politik. Kalau you tanya profesor dekat universiti, profesor yang yang menulis bagus dekat Utusan Malaysia tu, Pandian. Tanya Pandian, dia boleh lah. Ataupun Profesor Datuk Mustafa ke. Dia lah punya ramalan tu. SPR kita tak cakap keputusan begini, keputusan begitu. Kita tak cakap. You pergi mana-mana election commission pun, that is the ethics. Because we don't get involved in the speculation. Okay, bagaimana dengan status memerhati pilihan raya ni yang kita nampak? Berjalan lancar lah. Langkah SPR melantik NGO, 16 NGO seluruh negara ni. Okay. Di mana mereka akan diberi akreditasi untuk memantau pilihan raya selaku pemerhati tempatan, domestic observers ya. Dan pada 16 hari bulan ni saya dengan pegawai yang berkenaan lah, kita akan berjumpa dengan NGO ni bagi Semenanjung dalam siri perjumpaan yang pertama dengan NGO yang Semenanjung ni. Lepas tu kita minta NGO ni pula akan mengaturkan siri latihan kepada petugas-petugas mereka mengikut zon lah. Dia akan mengatur di Penang dan dia akan menjemput SPR datang untuk memberi ceramah, taklimat. NGO di bahagian selatan pula untuk kumpulan pemerhati petugas dia, individual observers ni di selatan, mungkin kita buat di Johor Bahru, dan dia akan jemput SPR di Kuching, di Kota Kinabalu, di Kuala Terengganu. We will meet these observers, or if not all the observers, the leaders of these observers ni, NGO ni, because
we would like to keep them updated, informed about the elections, about the election process, election laws, the do's and don'ts, respect respect all the setiap undang-undang dan peraturan berhubung dengan pilihan raya. Jadi mereka yang kita lantik pula, kita akan pastikan mereka yang bertanggungjawab, tidak berpihak, tidak berkempen dan menghormati undang-undang, jujur dan profesional. Jadi we hope lah, we got commitment from their leaders. This NGO ni, they have leaders coming here meeting. Saya ingat kita 5 kali kita berjumpa dengan mereka, dan mereka bagi komitmen. Dan saya percaya sebab apa? These NGOs yang kita kenal pasti dan kita lantik ni merupakan NGO yang kredibel. But dia only 16 je. Tak ada penambahan ke, kemungkinan ada penambahan lagi? Tak boleh dah, sebab apa? Dia tidak semudah lantik kerja. Tak semudah itu. Dia kena ada satu struktur keupayaan. Cannot just any NGO lantik lepas tu pergi mengacau nanti. Dia kena ada program training. They must get the fund. They must know the rules of the game. They must be responsible. They must be professional. They must be non-partisan. It's not just as simple as one NGO right to become pemerhati, then kita pun kata go ahead. No. How do you choose the NGO? Ya, kita tapis dia dari segi dia punya credibility, dari segi dia punya keupayaan, capacity, capability, dan kita tengok leadership dia lah. Bila kita tengok this NGO is headed by so and so, kita boleh buat satu andaian NGO ni adalah NGO yang bertanggungjawab, you know. Jadi kita ni untuk membenarkan mereka memerhati proses pilihan raya, kita tidak boleh main-main. Sebab apa? Salah kita lantik nanti pemerhati yang ramai di seluruh negara ni, dia jadi pengacau. Dia jadi pengacau, dia pula sebab dia ni kita dibenarkan mereka masuk di dalam kawasan larangan. Masa hari penamaan calon, kita sediakan sudut untuk mereka duduk memerhati. Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh mengganggu, tak boleh menyentuh, catat apa yang dia perhati. Kalau dia tak faham, dia refer kepada NGO, ketua NGO dia. Ketua NGO dia immediately communicate dengan kita. Kita ada call center, pusat pemantauan pemerhati pilihan raya, kita ada email direct dengan kita. Banyak PRU pemerhati PRU13.com .spr.com .spr.com. Kita ada semua. Jadi we don't take things for granted actually. Kita would like to have a very responsible pemerhati so that dia boleh membantu SPR, memberi feedback kepada kita apa yang berlaku, apa yang tak kena, apa yang salah, pelanggaran undang-undangnya macam mana. Sebab itu kita nak orang yang bertanggungjawab. Dan dalam masa 30 hari selepas keputusan diumumkan, iaitu selepas hari mengundi, setiap NGO ni hendaklah menyediakan laporan pemerhatian PRU13 kepada SPR. Lepas itu mereka boleh bercakap kepada media, mereka boleh panggil press conference, cerita pula kepada rakyat apa yang mereka perhatikan. Tetapi masa mereka buat kerja tu, mereka dilarang bercakap kepada media. Sebab nanti kalau yang ini bercakap, yang ini bercakap, Johor bercakap, Sarawak bercakap, bayangkan apa akan jadi pada proses berkempen, proses mengundi. Kita tak boleh kawal individu-individu ni. Ketua NGO ni kata, ya kita lantik. Boleh ke dia kawal tu? Sebab itu saya nak tanya yang jom pantau ni.
pemantau yang mereka nak lantik sampai katanya 10,000 ni. Mereka ni boleh kawal ke orang-orang yang mereka nak suruh pantau ni? Nanti orang-orang ni nanti naik semangat ya. Mengacau pula proses pilihan raya. Kita nak jadi pemerhati ni, the basic principle is berkecuali, non-partisan, tidak berpihak. This is basic. Otherwise you tak boleh jadi pemerhati. You mesti akan berpihak, you bercakap berpihak, you tulis berpihak. Yang itu you pejam mata, yang ini you buka mata. Kalau you bercakap pula, kalau kita benar pula dia bercakap ke media, dia bercakap secara berpihak. That's why, nak jadi pemerhati pilihan raya, dia kena berkecuali. Sikap berkecuali, sikap tidak tidak berpihak, non-partisan. Macam seorang senator datang nak masuk, nak memerhati kononnya pilihan raya kita. Belum masuk lagi dia dah berpihak dah. Dia dah berpihak dah, semua orang tahu. Dia tu ke mana, dia punya hala tuju dia, sentimen dia di mana. Macam mana dia nak mengeluarkan satu pemerhatian yang adil kepada semua orang? Dia tentu akan bias. Apatah lagi dia orang luar kan. Nak mari membuat satu penilaian proses demokrasi di negara kita. Apa hak dia? Hak itu hak rakyat negara kita. Sebab itu kita lantik NGO tempatan. Dalam arti kata lain, kita ni buat mengikut perkara cara yang betul lah. Jadi walau bagaimanapun, kalau orang luar berminat nak mempelajari, nak memerhati negara, proses demokrasi negara kita, kita tak larang kalau dia betul-betul jujur. Tapi kalau dia datang dengan suatu agenda lain untuk memburukkan imej negara, imej proses demokrasi negara kita, dan bias, tidak akan bersikap jujur, saya rasa orang-orang begini dia not welcome.